Dalam era digital yang serba canggih ini, media sosial telah menjadi salah satu keperluan utama dalam komunikasi seharian kita. Tidak dapat disangkal lagi bahawa media sosial dapat merapatkan jurang antara manusia tanpa mengira asal-usul walau tidak saling mengenali. Sekarang, kita akan melihat perkongsian budaya yang lebih berkesan melalui media. Seperti yang kita tahu, media masa terawal di Malaysia ialah surat khabar. Pada masa itu, surat khabar hanya melaporkan tentang perkara-perkara rasmi disebabkan kos yang tinggi. Tetapi, perkembangan teknologi media masa membawa kepada pengenalan radio, televisyen dan seterusnya media sosial dengan pengenalan internet. Bersama itu, kos menurun dan oleh itu, bermulanya perkongsian budaya melalui media masa tersebut. Kini, kita ada banyak video dan gambar yang dibuat naik di media sosial yang menunjukkan budaya dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. Semua itu mendedahkan orang ramai kepada budaya-budaya kita. Dulu, seseorang itu tidak dapat lihat atau mengalami sesuatu hari perayaan jika tidak menyertainya secara fizikal. Tetapi kini, dengan adanya siaran langsung, perakaman video dan gambar, maka sesiapa pun boleh mengenali budaya mana-mana kaum, sama ada tarian tradisional, makanan ataupun hari-hari istimewa. Dengan ini, maka berlakunya percampuran yang membawa kepada suatu suasana yang amat unik dan tidak dapat dijumpai di tempat yang lain. Internet telah pun merapatkan kita, tetapi terdapatnya golongan segelintir yang ingin memecahkan kita untuk agenda sendiri. Oleh itu, kita harus bijak mengetahui bahawa kebebasan bersuara itu ada batasan. Dan media sosial itu perlu digunakan untuk benda yang bermanfaatkan semua orang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengumpulan suara terhadap isu-isu semasa melalui media sosial. Media sosial bukan sahaja berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan mesej, malah juga sebagai simbol perpaduan dalam kalangan masyarakat moden. Ia merupakan aset penting dalam analisis nasionalisme kerana mampu mencerminkan semangat kebangsaan dan perpaduan di dalam kalangan rakyat. Seterusnya, media sosial juga membuka peluang besar untuk memperkuatkan perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum budaya di Malaysia. Media sosial membolehkan perbincangan dan pertukaran pandangan antara kaum yang seterusnya meningkatkan persefahaman dan toleransi di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan TikTok memudahkan keterlibatan semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosial ataupun ekonomi. Rakyat Malaysia dapat meluahkan pendapat, berkongsi maklumat, atau berbincang isu seperti sosial politik dan ekonomi dengan lebih mudah melalui media sosial. Selain daripada itu, kempen juga boleh dilakukan melalui media sosial, seperti kempen perpaduan nasional seperti #KitaMalaysia dan #SayangiMalaysia telah berjaya menarik perhatian ramai. Kempen-kempen ini menyedarkan rakyat tentang kepentingan perpaduan melalui kepelbagaian dan menyemarakan semangat nasionalisme serta menyatukan rakyat Malaysia. Media sosial juga membolehkan rakyat menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Walaupun kadangkala pendapat bertentangan, proses ini sihat untuk demokrasi dan berpotensi meningkatkan perpaduan dengan memastikan semua pihak boleh berkongsi pandangan mereka. Media sosial juga membolehkan rakyat menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Walaupun kadangkala pendapat bertentangan, proses ini sihat untuk demokrasi dan berpotensi meningkatkan perpaduan dengan memastikan semua pihak boleh berkongsi pandangan mereka. Selanjutnya, media sosial berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan seperti penyebaran berita palsu atau prasangka boleh dikenal pasti sebelum menjadi lebih serius. Hal ini dapat membantu mengelakkan konflik yang boleh memecah belahkan rakyat Malaysia. Selain itu, kajian persepaduan nasional yang dijalankan secara atas talian juga merupakan salah satu pengaruh ICT ke atas persepaduan nasional di Malaysia. Mesti kamu tertanya-tanya,
Apakah maksud kesepaduan nasional? Kesepaduan nasional merujuk kepada perpaduan dan keharmonian antara pelbagai kaum, budaya dan agama dalam sesebuah negara. Di Malaysia, yang kaya dengan kepelbagaian etnik ini, kesepaduan nasional adalah penting untuk kestabilan dan pembangunan negara. Sebagai contoh, perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India adalah kunci kepada kestabilan politik dan sosial yang seterusnya menyokong dalam pertumbuhan negara, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Tujuan kajian kesepaduan nasional dijalankan secara atas talian adalah untuk memahami tahap perpaduan antara kaum. Ia juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kajian serta menghapuskan batasan geografi dan membolehkan penyertaan dari pelbagai lapisan masyarakat di mana sahaja berada, termasuk kawasan pedalaman. Hal ini membolehkan penyelidik untuk memperoleh data yang lebih representatif dan komprehensif mengenai pandangan rakyat Malaysia terhadap isu-isu perpaduan nasional. Antara kebaikan penggunaan teknologi untuk menjalankan kajian atas talian adalah ia membolehkan pengumpulan data secara masa nyata, membolehkan proses analisis dan pembuat keputusan yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, alat analytical digital seperti Google Forms yang boleh membantu penyelidik mengenal pasti pola dan hubungan dalam data secara lebih mendalam. Data masa nyata ini membolehkan penyelidik bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan atau isu yang timbul dan membolehkan penyelidik mengenal pasti punca dan mencari penyelesaian yang berkesan sekiranya terdapat peningkatan ketegangan kaum. Bukan itu sahaja, kajian atas talian juga dapat mengurangkan kos perbelanjaan ketika menjalankan kajian, seperti kos logistik yang melibatkan perjalanan dan kos penyediaan fizikal bahan kajian. Berbanding dengan kajian lapangan, kajian atas talian lebih kos efektif. Selain itu, responden juga boleh mengisi borang kaji selidik pada bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja. Hal ini akan meningkatkan kadar respons dan mengurangkan kadar tidak hadir dalam kajian serta meningkatkan kualiti data yang dikumpulkan. Walaupun kajian kesepaduan nasional secara atas talian menawarkan pelbagai kelebihan, terdapat beberapa cabaran apabila menjalankan kajian atas talian ini. Salah satunya adalah jurang digital dan akses terhadap teknologi, di mana tidak semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama kepada teknologi dan internet. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan pelbagai saluran pengumpulan data seperti SMS dan panggilan telefon. Selain itu, ketepatan data juga boleh menjadi isu, tetapi teknik seperti triangulasi data dan soalan pemeriksaan konsistensi boleh membantu mengatasi isu ini. Kebolehpercayaan data yang diberikan responden juga merupakan salah satu isu. Namun, ia dapat diatasi dengan senang apabila penyelidik menyediakan insentif kepada penyerta kajian yang serius. Keselamatan data juga perlu dipertimbangkan kerana ia mengandungi segala maklumat peribadi responden. Oleh demikian, penyelidik haruslah memastikan bahawa platform yang digunakan memenuhi standard keselamatan data yang ketat. Kesimpulannya, kajian terhadap kesepaduan nasional yang dijalankan secara atas talian ini semestinya boleh memperkukuhkan perpaduan di Malaysia ini. Dengan memahami sentimen masyarakat dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kesepaduan nasional melalui kajian atas talian, ia dapat menyumbangkan kepada pembangunan negara dan ekonomi yang membolehkan masyarakat hidup secara lebih harmoni dan sejahtera. Oleh itu, marilah kita menerapkan kajian secara atas talian terhadap kesepaduan nasional kerana kesepaduan nasional lah asas kepada kestabilan dan kemakmuran negara, dan kajian atas talian adalah alat yang berkesan untuk mencapaikan matlamat ini. Pendidikan kesepaduan nasional dalam menghormati kepelbagaian budaya. Pemahaman dan menghayatkan kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat membantu mengukuhkan perpaduan antara kaum dan etnik yang berbeza serta memelihara warisan budaya masyarakat di Malaysia. Hal ini dapat menyumbang kepada pembentukan identiti nasional Malaysia yang sangat kukuh. Seterusnya, melalui sistem pendidikan inklusif, individu boleh membangunkan kesedaran, penghayatan dan toleransi terhadap kepelbagaian budaya dan agama. Dengan memahami dan menghayati sejarah budaya bangsa, generasi muda dapat memelihara dan mempromosikan warisan budaya sedia ada serta mengembangkannya sesuai dengan perkembangan era yang semasa kini. Individu dapat memahami dan menghormati perbezaan budaya, agama dan tradisi yang wujud dalam masyarakat di Malaysia.
Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesedaran nilai-nilai kesepaduan dan kepentingannya dalam pembangunan masyarakat yang harmoni. Di dalam topik ini terdapat 4 faktor yang harus diterapkan, yaitu pengertian tentang apa itu nilai-nilai kesepaduan, kepentingan, implikasi, dan juga langkah-langkah yang boleh diambil. Pertama, mengenai pengertian nilai-nilai kesepaduan, yaitu toleransi, saling menghormati, kerjasama, dan juga keadilan. Di mana toleransi ialah menerima dan menghormati perbezaan budaya, agama, dan juga pandangan hidup. Saling menghormati, mengiktiraf, dan menghormati hak-hak individu lain. Yang ketiga ialah kerjasama, kemampuan untuk bekerja sama bersama demi mencapai matlamat bersama. Keempat, keadilan, memastikan setiap individu diperlakukan dengan saksama tanpa diskriminasi. Seterusnya, apa kepentingan nilai-nilai kesepaduan dalam pembangunan masyarakat? Yang pertama ialah pengurangan konflik, di mana ia dapat mengelakkan konflik dengan mengamalkan toleransi dan saling menghormati. Yang kedua ialah pemerkasaan community, yaitu memudahkan pencapaian matlamat bersama melalui kerjasama. Ketiga, pembangunan ekonomi, yaitu menjamin peluang yang sama bagi setiap individu dengan mengamalkan keadilan. Keempat, ialah stability sosial, yaitu meningkatkan rasa kepercayaan dan kesetiaan terhadap masyarakat. Implikasi ketiadaan kesedaran tentang nilai-nilai kesepaduan ialah yang pertama, konflik antara kaum dan agama boleh tercetus jika tiada toleransi dan saling menghormati. Kedua, kegagalan bekerja sama boleh menghalang perkembangan dan juga kemajuan masyarakat. Dan yang ketiga ialah ketidakadilan boleh menyebabkan ketidakpuasan dan pemberontakan serta mengancam kestabilan masyarakat. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai kesepaduan ialah pertama, pendidikan, yaitu setiap institusi akan menekankan kepentingan nilai-nilai kesepaduan dalam silibus kurikulum pendidikan. Yang kedua, melalui media, yaitu menyebarkan mesej-mesej yang positif mengenai kepentingan kesepaduan melalui program televisyen, filem maupun iklan. Dan yang ketiga, kerajaan dan juga NGO, yaitu dengan mengadakan program-program yang dapat memupuk kerjasama dan juga pemahaman antara pelbagai kumpulan dalam masyarakat. Jelasnya, kesedaran tentang nilai-nilai kesepaduan adalah penting untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan juga stabil. Nilai-nilai seperti hormat menghormati, toleransi, kerjasama, kesaksamaan, dan juga kesantunan adalah asas kepada kesepaduan sosial. Pembangunan kesedaran ini juga memerlukan usaha bersama dari semua pihak termasuk kerajaan, institusi, pendidikan, media, dan juga community. Dengan kesepaduan yang kuat, masyarakat dapat menikmati kestabilan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan yang berpanjangan. Kesepaduan sosial bukan sahaja penting bagi kestabilan dan pembangunan ekonomi, tetapi ia juga untuk kesejahteraan dan kebahagiaan setiap individu dan masyarakat. Pengenalan kepada program-program pendidikan kesepaduan nasional dan inisiatif yang sedia ada. Program Pendidikan Integratif Nasional PPIN bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa dari pelbagai latar belakang. Program ini mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan. Contoh, sosial media. Facebook buat grup khusus untuk siswa PPIN untuk memperkenalkan program dan memberi idea antara satu sama lain. Selain itu, Instagram, gambar dan video penglihatan PPIN mencapai siswa dan promosikan nilai-nilai kebangsaan. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengintegrasikan pengajaran tahap integrasi nasional. Dengan memfasilitasikan integrasi, menyebarkan informasi, mempromosikan keragaman budaya dan menumbuhkan rasa kebangsaan, media sosial dapat berkontribusi pada tercipta generasi muda yang bersatu dan bangga dengan negaranya.
Inisiatif yang sedia ada seperti media sosial untuk mengukuhkan pendidikan kesepaduan nasional seperti kempen media sosial. Kempen ini menggunakan konten yang menarik untuk menyebarkan maklumat tentang pentingnya kesatuan dan harmoni nasional. Media sosial memainkan peranan penting dalam integrasi nasional seperti menyediakan platform bagi orang dari berbagai latar belakang untuk terhubung dan berinteraksi dengan lebih mendalam. Yang pertama, menarik audien untuk menciptakan kesedaran tentang pendidikan kesepaduan nasional. Jelaslah bahawa media sosial telah menjadi alat yang penting dalam memupuk perpaduan di kalangan rakyat. Rakyat Malaysia dari berbagai latar belakang dapat berkongsi pengalaman, pandangan dan budaya mereka yang pada gilirannya membantu memahami dan menghargai kepelbagaian yang ada di negara ini.